Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita lagi di segmen Hijrah Kekayaan. Bagi episod kali ini yang mana saya akan kongsikan tentang topik sediakan payung sebelum hujan. Alhamdulillah, saya percaya tuan-tuan telah melalui episod yang pertama berkait rapat dengan kekayaan. Kenapa kita harus kaya? Dan hari ini ramai orang masih skeptik untuk kita capai kekayaan. Masih takut untuk capai kekayaan. Dan hari ini bila kita bercerita tentang sediakan payung sebelum hujan, tuan-tuan. Sebenarnya sebelum saya nak kupas tentang topik ini, apa kata kita ikuti kisah masyhur Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dilantik menjadi penguasa khazanah bumi Mesir dan sebab keluarnya baginda dari penjara. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menafsir mimpi Raja Mesir mengenai 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 tangkai bijian yang hijau dan 7 yang lainnya kering. Apa yang dimaksudkan di sini, tuan-tuan? Yang mana kalau kita lihat surah Yusuf ayat 47-49. Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai adalah kamu biarkan kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit kecuali sedikit yang kamu simpan. Apa yang cuba ingin saya sampaikan di sini, tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita peroleh di sini sebagai manusia biasa. Saya percaya semua mengimpikan kekayaan. Tapi kekayaan ini hadirnya di mana? Apakah titik mula yang harus kita lakukan? Titik mula yang harus kita lakukan adalah berkait rapat dengan simpanan. Kerana untuk kita mengecapi kejayaan, mengecapi kebebasan keuangan, ianya harus bermula pada diri kita. Iaitu melalui apa? Melalui simpanan. Kerana daripada sudut kita lihat apa yang diceritakan dalam surah Yusuf ini, yang pertama yang boleh saya kongsikan adalah tentang perancangan usaha dan produktiviti ekonomi yang harus kita buat, yang harus kita lakukan dalam tempoh 7 tahun. Dan sebenarnya di sini kalau kita lihat, kita tak bercerita tentang 7 tahun, tapi satu jangka masa yang panjang, iaitu 14 tahun. Dan ini sebenarnya berlaku dalam kitaran ekonomi yang berlaku di luar sana. Kita lihat hari ini, tuan-tuan, berlakunya pandemik COVID-19 yang tidak pernah diduga sama sekali oleh masyarakat dunia. Tetapi ini telah pun berlaku dan sedang berlaku. So, apa persiapan kita? Bagaimana kita ingin lalui saat-saat getir ini, tuan-tuan? Sebab itu, kedua, pengusaha sumber dan kelestarian selama 7 tahun yang mana kita harus mendisiplinkan diri kita untuk menyimpan. Untuk menyimpan ini bukan untuk kita gunakan hari ini, tapi untuk kita gunakan di masa hadapan. Sebab itu, dalam apa yang disampaikan ini, iaitu poin yang ketiga berkait rapat dengan persediaan menghadapi bencana dan juga kemarau. Menunjukkan apa? Kita harus bijak. Kita harus bijak menggunakan apa yang kita ada. Kita harus bijak menguruskan apa yang kita ada. Sebab itu, apabila saya berkongsi pada segmen yang pertama berkait rapat dengan formula atau kuadran yang dikongsikan oleh pakar ekonomi, iaitu ESBI. Dan hari ini saya nak kongsikan tentang E, yang mana hari ini ramai orang mengeluh yang mana mereka bekerja, yang mana mereka mengeluh ini sebagai seorang pekerja, jumlah pendapatannya mungkin terhad. Jumlah pendapatannya terhad. Sedangkan kos sara hidup yang semakin meningkat. Jadi apa pilihan yang kita ada? Apakah pilihan kita untuk menjadi seorang usahawan? Atau pilihan kita ada untuk menjadi seorang usahawan yang lebih besar perniagaannya? Atau kita ingin terus kepada pelaburan? Kerana hari ini seperti yang saya kongsikan pada episod yang pertama, yang mana hari ini kita tidak perlu melalui proses daripada seorang bekerja kepada peniaga atau kepada perniagaan yang lebih besar, dan barulah kita kembali menjadi seorang pelabur apabila kita mempunyai wang lebihan. Tapi sebenarnya sekiranya kita berada di kuadran yang pertama ini, sebenarnya, tuan-tuan, kita boleh mulakan dan boleh menuju ke tahap kebebasan kewangan dengan cara disiplinnya kita dalam simpanan. Ya, hari ini ramai mungkin kata, macam mana nak simpan dengan keadaan
ekonomi yang dahsyat, dengan sumber pendapatan yang terhad. Bagaimana? Apakah caranya? Suka atau tidak, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, alright, kita perlu menguruskan perbelanjaan kita dengan baik. Itu pilihan yang kita ada. Menguruskan perbelanjaan kita dengan baik. Kerana apa? Kerana sumber pendapatan kita yang terhad. Dan yang kedua, apa yang boleh kita lakukan? Suka atau tidak, kita perlu mencari sumber pendapatan kedua. Sumber pendapatan kedua. Bermaksud, sekiranya kita bekerja daripada 8 pagi hingga 5 petang, kita harus mencari alternatif yang lain. Apakah alternatif yang lain? Banyak caranya. Kerana hari ini kita berada di dunia digital. Ada banyak cara yang boleh kita menambah pendapatan sebelum kita terus ke arah pelaburan. Tetapi ini cara untuk kita meningkatkan pendapatan kita. Dan apabila kita dapat meningkatkan pendapatan kita dan kita dapat uruskan balik seperti mana kisah yang dibawakan dalam surah Yusuf ini, ia akan membawa kita dalam keadaan bersiap sedia. Kerana kita harus menyiapkan diri kita. Saya ulang, kita tak tahu apa yang akan berlaku esok hari. Tapi persiapan yang kita lakukan pada diri kita. Dan bekalan yang kita bawakan ini tuan-tuan. Sekiranya kita bawakan hari ini, kita mungkin menyiapkan segala keperluan ini bukan untuk diri kita, kepada keluarga kita. Sekiranya kita meninggal dunia, percayalah, apabila kita tiada nanti, insya-Allah keluarga kita, anak-anak kita akan bercerita tentang baik tentang kita. Kerana apa? Kerana kita menyediakan, telah menyiapkan diri mereka walaupun kita telah tiada. Bayangkan tuan-tuan, apa berlaku? Apa akan berlaku sekiranya ketiadaan kita secara mengejut dan kita meninggalkan banyak hutang, kita meninggalkan banyak masalah? Bukankah mereka akan mengatakan perkara-perkara yang kurang baik terhadap diri kita? Sebab itu tuan-tuan, persiapan kita buat hari ini, apa yang kita cari hari ini, simpanan yang kita buat hari ini, dan penjanaan pendapatan hari ini sebenarnya bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi untuk kita menyiapkan diri kita dan juga menyiapkan keluarga kita untuk masa depan mereka. Moga sikit perkongsian ini memberi gambaran awal kenapa pentingnya tajuk kita pada hari ini berkait rapat dengan sediakan payung sebelum hujan. Kita jumpa lagi selepas ini.